Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengurusi surah Al-Ihsan Nusantara. Saya Masjid Al-Ihsan di Syekh Muhammad. Setelah sekian lama tak jumpa dengan pengurusi, Masya Allah, berbarakatuh. Semua sekali sihat? Mantap, semangat. Semua sekali sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya Abizullah Abdul Aziz. Atas rumah saya dibenarkan pada malam ini. Berapa lama? Sejam, setengah jam. Kebun ini. Boleh tuan-tuan kejap kadar-kadar berkongsi daripada saya. Saya bacakan sedikit daripada koleksi Risalah Ramadan Ihtisan dan Syukur, yang mana dikarang oleh Syekh Badiuzzzaman Nursi, dan mana kitab ini diterjemahkan kembali oleh Profesor Dr. Muhammad Nasran Muhammad, Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dari kitab dari Risalah Ramadan ini dipecah kepada 9 perkara, dan saya tidak berasa untuk baca kepada 9 perkara yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Risalah Ramadan ini bermula dengan firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Baqarah ayat 195, yang mana adalah noktah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya puasa pada bulan Ramadan merupakan di antara rukun terawal yang disebut dalam rukun Islam. Rukun ini dikira sebagai syiar Islam yang terbesar. Kebanyakan hikmah yang lahir daripada puasa Ramadan adalah bertujuan untuk mensahihkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah untuk kehidupan sosial manusia dan kehidupan pribadi mereka. Ia juga bertujuan untuk mentarbiyah jiwa dan menyatakan kesyukuran kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada tamu Allah Ta'ala demikian. Bila bicara kita tentang mentarbiyah jiwa dan menyatakan kesyukuran kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada malam ini kita buat satu perbandingan KPI di atas puasa yang kita telah lalui satu masa terdahulu dan sekarang yang telah direzekikan oleh Allah Ta'ala dalam satu ibadah puasa kembali. Maka puasa yang sudah dengan puasa yang tahun ini bagaimana? Kesedaran puasa. Puasa tahun sudah dengan puasa tahun ini bagaimana? Semua sekali sama ke atau ada berkelainan? Ke tahun ini rasa panas sikit, tahun-tahun sudah tak panas. Itu dia rasa. Ke puasa Ramadan banyak lagi daripada tahun sudah. Agaknya baik ada kepada tamu Allah Ta'ala. Daripada firman Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzati sudur. Mudah nak faham kita di sini hadirin para tamu Allah Ta'ala. Saya dan hadirin semua sekali adalah orang yang telah berjanji dengan Allah Ta'ala dengan berkata sami'na wa ata'na. Maka Allah suruh kenangkan segala nikmat yang telah direzekikan kepada kita dengan lafaz apa? Nak suruh kenang kembali. Allah minta kepada kita nikmat yang Allah tebarkan di atas muka bumi, dan bermula pada hari Ahad 29 Syaban para malaikat telah menaburkan, telah menturun. Kata Syekh Badiuzzzaman ini pada 29 Syaban diumpamakan para malaikat daripada ruang dapur membawa hidangan-hidangan yang hebat-hebat, yang manis-manis, yang lazat-lazat untuk diagih-agihkan kepada seluruh penduduk bumi.
maka kita sedang mengutip apa sahaja daripada kurnia Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wazkurullah, tolong kenang dengan nikmat Allah taala. Maka lapas yang pertama saya lembut tadi, semua sekali kata jawab macam mana tadi? Semua sekali sihat ke? Saya ulang pula. Nak kenang nikmat Allah taala ni semua sekali sihat ke? Alhamdulillah, itulah lafaz yang terindah, paling hebat, paling sempurna dalam menyatakan kita bersyukur kepada setiap daripada nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah minta atas diri kita kenangkan nikmat ini. Alhamdulillah, kerana Allah dah tebarkan cukup banyak, amat banyak. Dan kena ingat, kita adalah makhluk, kita adalah penghuni bumi ini yang telah pun berkata sami'na wa ata'na. Kata kena ingat, kita ni makhluk yang telah berjanji dengan Allah Ta'ala untuk bersama makhluk-makhluk bumi yang lain. Setelah membuat perjanjian, saya dengar dan saya patuh. Kata ingat kata. Saya ingatkan sekarang bahawa hadirin semua adalah orang yang telah berjanji dengan Allah Ta'ala. Dan Allah minta kenangkan setiap daripada perjanjian itu dengan lafaz syukur Alhamdulillah. Dan nikmat Ramadan yang kita peroleh hari ini adalah satu daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang ditebarkan di atas muka bumi. Hadirin sekalian, kena ingat, kita bukan makhluk bumi, kita bukan penduduk bumi, kita semua alien. Setuju? Kita setuju? Moyang kita daripada mana asalnya? Moyang kita asal daripada mana? Berkat sokong. Moyang kita semua sekali daripada moyang kita daripada syurga Allah Ta'ala, Nabi Adam. Maka saya nak tanya, semua yang ada ni adalah ahli syurga kan? Semua sekali yang ada dalam surah Al-Ihsan ini ahli syurga kan? Iya, dan moyang kita daripada syurga, dan kita keturunan daripada keturunan ahli syurga. Kita semua ahli syurga kan? Iya. Takut nak jawab? Iyalah, kita ahli syurga. Maka kena jawab jawapan yang paling indah bila katakan kita ni ahli syurga kan? Ya, insya-Allah. Dan lafaz yang terindah untuk kita jawab, Allahumma rzuqni. Nak jawab apa? Allahumma rzuqni, ya Allah, rezekikan kepadaku untuk kembali ke rumah asal kita daripada syurga Allah Ta'ala. Kita benar adalah ahli syurga. Oleh kerana kita telah berkata kepada Allah Ta'ala sami'na wa ata'na, untuk turun ke bumi ini. Asal kejadian itu memang ada awal dan Nabi Adam turun. Dan sekarang selepas Nabi Adam kita disahirkan di alam muka bumi ini setelah membuat perjanjian di alam roh itu untuk bersama di muka bumi ini melalui segala apa ujian dan rintangan daripada Allah Ta'ala. Maka bila berkata sami'na wa ata'na, ya, kita kena patuh. Kena patuh semua sekali. Tak boleh nak main-main. Sebab nak kembali kepada syurga Allah Ta'ala nanti mesti dalam keadaan fitrah yang asal. Maka hadirin para tamu Allah Ta'ala yang dirahmati, kita dah masuk hari yang ke-6. Bila masuk hari yang ke-6 ini, mengenangkan nikmat Allah Ta'ala yang direzekikan kepada kita melalui tarbiyah Ramadan. Saya tukar daripada perkataan tarbiyah Ramadan kepada bengkel Ramadan. Kerana apa? Kerana apa hadirin? Kerana pada asal-asal kita adalah daripada makhluk yang fitrah suci bersih. Hadirin, saya semua sekali adalah lahir dalam keadaan yang fitrah, indah, cantik, yang tidak terpalit pada dosa dan dosa. Maka saya tanya pada diri saya dan semua sekali hari ini, berapa banyakkah kerosakan yang telah kita buat pada diri kita sendiri? Soalan. Tak payah jawab, ramai-ramai jawab tipis-tipis saja. Saya bertanya pada diri saya dan saya tanya kepada hadirin sekalian setelah berkata sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tolong tanya pada diri sekarang, seberapa banyakkah kerosakan yang telah dilakukan atas diri sendiri, yang asal-asal kita daripada
hari yang indah, cantik, murni, mulus kita ini, yang tidak terpaling oleh dosa dan dosa. Dan saya adalah manusia yang berdosa. Saya yang bercakap sekarang ini, Hafizullah, manusia yang buat kesilapan dan berdosa. Karena saya manusia. Ia betul daripada moyang kita ahli syurga, yang dilahirkan di syurga, maka bakal kembali ke syurga nanti. Allahumma razukni. Pun begitu kena melalui satu keadaan yang bagaimana diri ini yang telah pun rosak berlaku pada diri saya, ia segala dosa dan dosa. Maka dalam tarbiyah Ramadan yang kita lalui pada saat ini adalah peluang untuk kita membaiki segala kerosakan-kerosakan itu. Saya umpamakan macam ini, tuan-tuan kena jawab dengan baik. Saya tanya kena jawab dengan baik. Boleh tak? Boleh. Dah kena soalan saja. Saya umpamakan, contohnya saya seorang yang multi-billionaire. Tuan-tuan nak balik puasa dan balik raya nanti, saya kata semua sekali penduduk di alam Nusantara ni, betul? Alam Nusantara, balik kampung nanti, datang ke ofis saya, ambil kereta seorang satu, ikut nak kereta apa-apa pun percuma. Aku tak pergi ambil kereta. Ambil kereta yang ada sekarang simpan saya. Pergi ambil kereta kat ofis saya, kata bawa balik ke kampung masing-masing. Yang mana saya bagi dalam keadaan yang cukup indah, cantik, mulus, tak ada kerosakan, baru keluar daripada ladang. Ambil percuma. Syarat hantar kembali dalam keadaan yang seperti mana diambil. Contoh, tuan-tuan dah balik, tuan-tuan dari sekalian dah balik kampung apa semua, dah datang kembali tempat kerja masing-masing, hantar kereta itu dengan saya mega pantau. Bambu pecah, lampu pecah, semua ada calar dan kerosakan semua sekali. Maka saya bertanya, berhak tak saya tuntutkan ini? Soalan, berhak tak saya tuntut ganti rugi? Ayah buat sanggup je lah. Tetapi kata, ya saya sanggup bayar ganti rugi. Dengan saya kata, saya merah sedikit, saya sanggup bayar RM5,000. Tuan-tuan kata kat saya nak bayar RM5,000. Saya kata saya tak terima RM5,000. Saya kata, suka hati saya nak charge berapa pun. Boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh, sebab hak saya. Saya pinjam dengan syarat kata ambil dengan keadaan baik, hantar dengan keadaan baik, jangan ada kerosakan. Bila berlaku kerosakan, berhak atas saya untuk tuntut dengan nilai ikut suka hati saya. Hadirin, kita adalah hamba Allah yang telah memberkati sami'na wa ata'na. Allah bincangkan tubuh badan ini dengan sempurnanya, secara percumanya. Maka tolong tanya atas diri ini, seberapa banyaklah kerosakan yang kita telah lakukan sepanjang hayat yang Allah rezekikan hingga ke saat ini. Berapa banyaklah kita buat kerosakan? Tuan-tuan nampak tak? Nampak kerosakan? Kalau kereta pecah bampu, nampak bampunya pecah. Kalau tangan ini dah membuat noda dan dosa, nampak? Tak nampak. Maka tolong serah diri kepada Allah Ta'ala dalam melalui tarbiyah Ramadan ini. Bengkel Ramadan ini, daripada 1 Ramadan hingga ke 29 atau 30 Ramadan ini, masuk dalam bengkel ini. Tolong ketukkan mana-mana yang kami itu. Tolong ketuk, tolong repair, tolong polish kembali segala amal ibadah yang telah kita lakukan, segala kekurangan dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala selama ini. Tolong kenalkan kembali segala nikmat Allah Ta'ala telah direzekikan kepada kita hingga kepada saat ini. Kerana seluruh anggota badan ini, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, semua mutlak milik Allah. Mutlak milik Allah Ta'ala. Maka berhak atas Allah Ta'ala untuk dia tuntut ganti ruginya. Sebab kita dah berkata, aku sanggup terima apa sahaja daripada perintah Engkau ya Allah, untuk melaksanakan titah perintah Engkau ya Allah. Maka tolong ingat, kita akan dikembalikan bertemu dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita di-repair kembali oleh Allah Ta'ala di neraka Allah. Wahiyasubillah. Karena itu dalam tarbiyah Ramadan ini, dalam keadaan Ramadan itu, muslim yang
dilembuhkan dengan api kan. Molek sangat dah. Ramadan ni musim 2 bulan dia panas, suasana pun panas hari ini. Elok sangat. Kerana untuk membetulkan sesuatu perkara yang rosak, kadarnya banyak, kena dipanaskan. Maka tolong bersedia untuk dipanaskan atas muka bumi ini melalui bengkel Ramadan ini. Ketuk segala kerosakan-kerosakan yang ada dalam diri, baiki segala-galanya. Inilah peluang yang ada dalam sebulan ini. Kalau tahun sudah tak pernah bertahan kerosakan yang berlaku, tolong tahun ini buat perubahan yang lebih baik. Kalau tak sama saja, saya ulang, jangan sampai Allah repair sendiri tubuh badan yang dipinjamkan kepada kita. Tak mampu nak menanggung apa saja azab daripada Allah Ta'ala. Maka biar mainkan seluruh anggota badan ini mutlak milik Allah Ta'ala. Saya ulang, berhak atas Allah Ta'ala untuk menuntut ganti rugi. Tentang nak masuk syurga Allah Ta'ala melalui jalan bagaimana? Nak kena ketuk dulu baru nak boleh masuk. Setengah hari sahaja moyang kita berada di syurga Allah Ta'ala bersamaan dengan 500 tahun. Satu hari di syurga Allah Ta'ala bersamaan dengan 1000 tahun. Maka setengah hari sahaja Nabi Adam berada di syurga Allah Ta'ala, menikmati segala nikmat Allah Ta'ala. Maka kita mempunyai dunia ini, bumi ini, sampai masa kita balik ke rumah nanti. Ini bukan rumah kita. Tolong buat bekalan sebanyak mungkin untuk membawa bekalan-bekalan yang amanah perjalanan amat jauh. Sewaktu Sayyidina Ali wajah yang ditikam oleh pembunuh dia, darah yang membuat keluar, maka dia berkata atas dirinya pada keadaan itu, sahabat bagi dia minum air susu keluar daripada tetesan darahnya itu, dan berkata berhawa perjalanan menuju Allah Ta'ala itu amat jauh. Aku takut bekalan yang ada dalam diri tidak muncul. Dan tak sebanyak mana bekalan yang kita telah kumpulkan selama ini. Ramadan tahun sudah cukup tak bekalan untuk Ramadan tahun ini. Oleh kerana itu, hadirin para tamu Allah Ta'ala, tolong kenal segala nikmat Allah Ta'ala yang telah direzekikan kepada kita. Saya nak ulang bagi tahu sangat-sangat bahawa seluruh anggota badan ini mutlak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak terkecuali walaupun satu bukan hak kita. Berhak untuk Allah tuntut kembali apa yang telah diberikan kepada kita dengan keadaan yang lebih baik, mulus cantik. Kerana nak masuk syurga Allah Ta'ala mesti dalam keadaan yang sempurna tanpa dosa, mesti kembali dalam keadaan fitrah yang cantik indah. Kalau tak, bagaimana mampu kita berada dalam neraka Allah Ta'ala? Wa'iyyazubillah. Okay. Kerana syarat pertama, kita telah berkata kepada Allah Ta'ala sami'na wa ata'na. Dan untuk mencapai keseluruhan dalam beribadah dalam bulan Ramadan ini, khususnya dalam puasa, maka minta tolong keseluruhan anggota badan ini mesti berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keseluruhan anggota badan ini mesti berpuasa. Dan kena berkira-kira seluruh anggota badan ini seperti mana kita berkira-kira dengan perut. Kata tak berkira dengan perut. Tadi yang selama ini maghrib ditinggalkan, dan pada bulan inilah maghrib dinanti-nantikan. Kan? Berkira ke tidak? Berkira, ya, tak ada apa, biasa. Bila kita berkira dengan soal perut, minta tolong berkira dengan seluruh anggota badan ini, biar sesuai dengan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan, yang mendirikan, mengerjakan, menjalani Ramadan, khususnya dalam ibadah puasa ini, dengan penuh berkira-kira. Kira apa? Berkira-kira dari sudut
dia bagaimana, perbuatan tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, seluruh anggota badan ini bagaimana dia berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti risaunya sekiranya perutnya tidak kenyang pada malam ini ataupun seterusnya. Maka Allah ampun segala dosa dan kesilapan kita yang lampau dalam tempoh sebulan ini. Tempoh sebulan ini 12 bulan minta sebulan ini berkira-kira sungguh. 11 bulan kita makan daripada start bangun sampai kita tidur makan tak berhenti-henti. Dan kita berharap makan hanya untuk 8 jam sahaja paling lama. Itu tempat kita, tempat lain lebih lagi banyak jam. Maka dari para tamu Allah Ta'ala, saya berkenan pada diri saya sendiri, karena saya manusia yang berdosa, banyak puasa dan silap. Maka saya bersedia untuk melalui satu bengkel Ramadan ini untuk membawa diri ini kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita dari Allah, untuk Allah dan kepada Allah. Yang tiada apa lagi untuk atas diri kita, semata-mata untuk Allah dan Allah dan Allah. Maka tiada ada orang yang berkata atas dirinya dengan merasa dirinya masih ada atas dirinya, berkata atas dirinya segala-galanya dirinya, kaya dirinya, sehat dirinya, senang dirinya, segala kesenangan kehidupan dan muka bumi makan minumnya semua dirinya dan saya. Bila semua berkata saya kun anta, maka tidak bersama kita dengan kun Allah. Maka duduk kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Maka atas orang yang merasakan dirinya sedang berada atas dirinya semata-mata, jauh dia untuk merasai ma'idatun minas sama, hidangan daripada langit. Hadirin, 29 Syawal dibayangkan para malaikat turun ke bumi untuk menghadirkan hidangan. Dan orang-orang yang merasai hidangan daripada langit ini banyak. Hadirin, kita merasai hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan hidangan yang cukup lezat, sedap sungguh-sungguh. Bayangkan hadirin, kalau dulu umat-umat yang terdahulu bila melalui satu-satu ujian, melalui satu-satu dugaan daripada Allah Ta'ala, umat terdahulu dapat cash tetap, dapat teruskan, dapat mudah-mudahan, dapat. Begitu juga bila mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Al-Hawariyin, para pengikut daripada pengikut Nabi Isa, telah bertanya kepada Nabi Isa, hal yastati' ana rabbaka ayastati'u rabbaka an yunazzila ma'idatan minas sama. Adakah mampu Tuhan kamu menurunkan hidangan daripada langit? Pengikut Nabi Isa. Maka apa yang berkata kepada Nabi Isa? Qala taqullaha in kuntum mu'min. Maka kamu bertakwalah kepada Allah Ta'ala sekiranya kamu benar orang yang beriman. Maka daripada tamu Allah Ta'ala yang dirahmati, atas matlamat Ramadan ini adalah untuk melahirkan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana akhir daripada firman yang sering kali kita dengar, la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana sepanjang Ramadan ini sekiranya hati tidak buta untuk melihat hidangan-hidangan yang Allah bentangkan di muka bumi ini, khusus kepada orang-orang yang menjalani ibadah puasa, wahdisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia berkira sungguh dengan Ramadan yang pasti dia melihat bagaimana segala nikmat daripada Allah Ta'ala dibentangkan di atas muka bumi ini, seumpama kita boleh petik satu-satu untuk merasai nikmat itu. Nikmat tamu kita dapat dalam awal Ramadan, kita dapat apa? Rahmat daripada Allah Ta'ala, kan? Tak masuk pertengah lagi, tak masuk akhir lagi. Setiap daripada perbuatan, daripada bangun je tidur kita, atau daripada perbuatan sahur kita sehingga kita berbuka, segala perbuatan dilakukan semua diganjarkan oleh Allah Ta'ala. Bukankah itu nikmat? Malaikat sampai surrender, angkat tangan, tak mampu nak bagi berapa banyak peratus untuk setiap daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang melaksanakan ibadah puasa kerana Allah Ta'ala. Ibadah lain tuan-tuan buatlah macam mana? Sekali derma untuk 100 juta
kau sekali 10 kau. Tapi Ramadan, khususnya ibadah puasa ini, malaikat saya tidak berkata, ana ajzi bi illa siyam wa ana ajzi bi. Allah beritahu kepada para malaikat, segala ibadah yang dilakukan oleh semua anak cucu Adam kamu berjaya mengikut KPI yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kecuali puasa. Kecuali puasa, wa ana ajzi bi, kecuali puasa aku yang akan menentukan, kata Allah Ta'ala. Maka hadirin, belum berebut peluang yang ada pada saat ini untuk kutip seberapa banyak iman yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Ma'idatun minas sama, hidangan-hidangan yang cukup indah yang lazat daripada langit Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah tadi. Imanan wa ihtisaban, penuh keyakinan, kepercayaan dan berkira-kira kepada Allah Ta'ala. Kerana nak kembali kepada Allah Ta'ala nanti dalam keadaan fitrah cantik, indah, mulus. Saya ulang, jangan sampai Allah Ta'ala sendiri yang bentukkan balik kerosakan-kerosakan. Tak melanggar, kita nak menangguh juga lah. Pada itulah aku 10 hari. Pada pertanyaan kedua kan, insyaAllah akan datang rezeki Allah Ta'ala. Untuk sama-sama doakan juga ada diri saya tadi, dan kita pakai berdoa semua sekali. Bila dengar perkataan-perkataan yang baik, khususnya kepada orang-orang yang mengerjakan puasa ini, direzekikan kepada dia syurga ar-rayyan. Kita nak jawab, tak ingat dah? Nak ulangi sekali. Allahumma rizqni. Nak jawab apa? Allahumma rizqni, ya Allah rezekikanlah kepadaku. Setiap kali mendengar perkataan yang baik, dengar anak-anak jiran, anak dia, alhamdulillah anak dia hebat-hebat, anak kita tak capai lagi, tumpah doa, Allahumma rizqni, ya Allah rezekikanlah kepadaku. Bila mendengar perkataan-perkataan tidak baik, nak jawab apa? Wa'iyahzubillah, na'udzubillah. Bila dalam bulan Ramadan ini bersama dengan kawan tu cerita perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tu ngumpat apa semua sekali, dia sangat takut kepada dia. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bergambar nantinya. Kalau itu minta maaf daripada saya. Dua perkara yang paling utama, tolong puasakan seluruh anggota badan ini, dan yang kedua, berkira-kira dengan apa saja perbuatan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, khususnya puasa ini, kerana kita kembali ke rumah nanti yang asalnya kita, yakni syurga Allah Ta'ala dalam fitrah yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum wa bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum ila wa'dahu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.